Buletin Didik 2 Februari bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengagihan bantuan awal persekolahan BAP di Sekolah Kebangsaan Ciku 7 Gua Musang Kelantan secara tunai memberi kelegaan serta pemudah cara untuk golongan ibu bapa di kawasan pedalaman itu. Malah cara sekolah ini mengagihkan tanpa meletakkan wang di dalam sampul surat adalah lebih jelas serta dapat mengelakkan sebarang isu berbangkit. Menurut Wakil Ibu Bapa Yusof Hassan, langkah pengagihan secara tunai dan tanpa sampul itu adalah yang terbaik bagi penduduk di kawasan luar bandar. Jadi masalah yang timbul daerah bawah ni yang mana kata kurang tu, jadi di sini di Ciku 7 ni okey semua selesai lah sebab nampak jelas. Jadi Alhamdulillah juga saya bersyukur kepada kerajaan yang telah memberi tambahan sebanyak 50 yang biasa tahun-tahun lepas 100 dan tahun ni dibagi pula 50 tambahan iaitu menjadi 150. Dan yang paling seronok juga diawalkan. Sepatutnya biasanya pada bulan 3 tapi tahun ni diawalkan. Jadi bolehlah untuk persiapan yang untuk nak buka sekolah. Ibu bapa juga mengakui BAP kali ini benar-benar membantu mereka dalam menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak. Pada tahun ini, kesemua 170 murid SK Ciku 7 menerima bantuan berkenaan. Seramai 170 orang dan hari ini kami menyerahkan wang sebanyak 25,500 iaitu jumlahnya 150 orang bagi setiap murid. Sekali lagi pihak sekolah mengucapkan terima kasih atas keprihatinan kerajaan. Sementara itu, Wakil Pejabat Pendidikan Daerah PPD Gua Musang, Sofiana Bakar berkata, pengagihan BAP di daerah ini dijangka selesai sebelum cuti persekolahan. Pegawai yang bertanggungjawab sedang memantau supaya proses ini dapat diselesaikan sebelum cuti sesi 2022 hingga 2023 ini. Alhamdulillah, tahniah pada sekolah yang telah menyelesaikan dan yang masih lagi dalam proses, teruskan supaya kita dapat permudahkan semua beban ibu bapa yang terkesan dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu sekarang ini. Cadangan supaya kerajaan menetapkan sesi sekolah dianjakkan kepada jam 8 pagi mendapat pelbagai reaksi. Saranan terbabit dilihat boleh memberi impak positif terutama kepada murid dan ibu bapa. Namun memberi kesan berbeza kepada sekolah yang mempunyai 2 sesi persekolahan atau murid yang menghadiri sekolah agama. Tidak menolak cadangan terbabit, pemangku pengerusi Majlis Pengetua Semenanjung Malaysia PSM, Muhammad Zainul Arifin Muhammad Jaid, mahu pandangan pelbagai pihak berkaitan pengurusan sekolah diambil kira. Ada beberapa indikasi yang perlu kita perhalusi. Antaranya ialah jika bermula jam 8, dia tentulah akan mengheret masa hingga ke petang. Di mana ada sekolah 2 sesi. Kalau sesi yang kedua itu petang itu bermula jam berapa pula dan akan habis jam berapa pula. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita kena melihat banyak negeri mempunyai sistem pendidikan sekolah agama seperti Negeri Selangor, Negeri Johor. Mereka perlu bersekolah petang untuk sekolah agama. Jadi jika bermula jam 8 pagi, bila pula mereka ini akan mulakan persekolahan, sekolah agama dan sebagainya. Bagi pengerusi Persatuan Guru Besar Malaysia Abdul Rahman Ibas pula, sekiranya anjakan sesi persekolahan dilakukan, waktu tamat persekolahan perlu disingkatkan. Cadangan itu boleh dilaksanakan dengan syarat bahawa apabila kita bermula pada pukul 8 pagi, waktu balik juga kekal pada pukul 1 petang supaya tidak terjejas persekolahan sekolah agama. Menurut Rahman, kesan positif dapat dilihat kepada ibu bapa dan murid dari segi persediaan mental dan pengurusan masa. Cadangan anjakan sesi persekolahan ke 8 pagi disuarakan Pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Anwar Ahmad. Menurut beliau, syur itu dibuat selepas mengambil kira faktor keselamatan, kesejahteraan dan kesihatan rakyat. Ia juga seiring konsep Malaysia Madani oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan slogan Murid Ceria, Guru Bahagia, Sekolah Bitara dan Negara Sejahtera yang diketengahkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Seperti sinonimnya musim angin timur dengan permainan WOW di Perlis, Sekolah Rendah Islam 1 di Kangar mengambil kesempatan menganjurkan pesta WOW yang terbuka kepada murid dan ibu bapa. Antara yang dipertandingkan ialah WOW tercantik dan WOW paling stabil di udara. Bagai menggamit nostalgia, padang bola sekolah ini meriah dengan kehadiran muridnya. Masing-masing gigih mencuba nasib menaikkan WOW. Telatah mereka begitu mencubit hati.
Bagi yang pertama kali bermain, mereka bersungguh-sungguh untuk cuba menerbangkannya. Namun bagi sang juara, dengan mudah mereka menaikkan wow. Antara cabarannya adalah menstabilkan wow di udara ketika cuaca berangin. Ada tengah main wow dekat padang sekolah. Lepas tu adik harapkan menang. Harapkan menang. Sebab tak pernah tengok wow tinggi. Tapi syok nak ke sekolah buat macam ni? Syok. Kat sekolah baru main. Adik main wow jenis apa? Jenis ni. Bella. Ada juga yang membawa wow rekaan sendiri seperti wow helang, namun kebanyakannya dibeli di kedai. Menurut Guru Besar Khairuddin Abdul Manap, acara itu memasuki tahun kedua penganjurannya. Ia terbuka kepada keseluruhan 828 murid termasuk prasekolah. Saya ada tengok ada yang memang ada yang kreatif, ada yang sabar apa semua, tetapi ada yang boring lah dengan tali dia yang dah kusut apa semua. Dia tunjukkan rasa macam dah macam fed up nak menguruskan tali yang dah kusut tu. Itu pengalaman dia orang lah. Ada yang sabar tarik balik elok-elok apa semua kan, nak huraikan dia punya tali itu supaya yang bersimpul jadi ni. Ini menguji lah. Menguji dia lah juga. Pemenang bagi acara yang dipertandingkan akan diumumkan pada hari Perhimpunan Mingguan Sekolah Isnin depan. Datuk Nik Nasaruddin Muhammad Zawawi dilantik sebagai Ketua Setiausaha KSU Kementerian Pendidikan berkuat kuasa hari ini. Berpengalaman selama 32 tahun dalam perkhidmatan awam, Datuk Nik Nasaruddin 57 tahun bermula sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Guru yang disandang dari tahun 1990. Datuk Nik Nasaruddin kemudian dilantik ke Skim Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik PTD pada 16 Disember 1996. Beliau berpengalaman luas dalam pelbagai bidang, terutama melibatkan aspek perancangan, pelaksanaan dan pemantauan projek pembangunan serta pentadbiran dan pembangunan modal insan. Ia berdasarkan pengalaman beliau berkhidmat di Unit Perancang Ekonomi, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri dan Pejabat Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang. Berkelulusan sarjana ekonomi dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Datuk Nik Nasaruddin juga memiliki ijazah sarjana muda ekonomi dari Universiti Malaya. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali yakin melalui pengalaman dimiliki, Datuk Nik Nasaruddin mampu melaksanakan tanggungjawab dengan meneruskan misi kementerian untuk melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti dalam membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi Malaysia Madani. Dua pelajar Kolej Vocasional KV Keningau Sabah menyertai persidangan antarabangsa inovasi makanan yang berpusat di Ankara, Turki. Pelajar jurusan seni kulinari itu, Rickly John dan Ethan Andre Marcus, membentangkan projek inovasi bar granola berasaskan buah nangka. Persidangan diadakan secara dalam talian selama 2 hari dari 27 hingga 29 Januari. Inovasi bar granola Rickly John dan Ethan Andre Marcus tercetus selepas mendapati pelajar sering mengambil snack kurang sihat ketika berada di sekolah. Bar granola berasaskan nangka itu menjadikan ia snack pilihan alternatif yang lebih sihat. Lebih menarik, inovasi itu menggunakan buah-buahan tempatan, menjadikan kos pembuatannya lebih murah berbanding bar granola sedia ada di pasaran. Di sebalik keenakan hidangan, pemilihan lokasi dan keunikan dekorasi juga menjadi tumpuan buat pemburu makanan atau foodies. Trend idea unik dan otentik ditampilkan sesebuah restoran mendorong seorang bekas jurutera syarikat minyak dan gas menggunakan bangkai sebuah pesawat C-130 Hercules sebagai umpan kepada pengunjung yang mahu menikmati pengalaman berbeza. Laporannya bersama Faiz Rais.
Pemilik restoran Muhammad Yassin A. Bakar berkata bangkai pesawat itu pada awalnya sudah lama diletakkan di Subang dan ingin dilupuskan. Bagaimanapun, salah seorang rakannya yang tahu mengenai hasrat beliau ingin membuka sebuah restoran kemudian menawarkan besi buruk itu. Beliau berkata pesawat itu tiba dalam dua bahagian iaitu kepala dan badan yang berasingan sekaligus memberikan idea buat beliau meletakkan kepala pesawat di tepi jalan besar agar dapat menarik perhatian orang ramai singgah ke restoran itu. Mula-mulanya kita buka restoran yang di sebelah sana itulah. Restoran tu saya buka bila itu sebenarnya perancangan saya selepas bersara lah. Dia datang daripada safety chef. Chef saya kata bila dia nampak kapal terbang ni, dia boleh menjadi satu tarikan untuk customer pelanggan restoran saya. Dari situlah datang punca. Uniknya, semua wayar berselirat dan berjuntaian di dalam badan pesawat dikekalkan namun dalam keadaan kemas dan teratur bagi memastikan pelanggan dapat mengetahui bagaimana kompleks dan rumit pembinaannya. Kebanyakan mereka yang datang teruja bila mereka berada di dalam kapal terbang ni. Sebelum ni dia orang tak tahu apakah di sebalik panel dalam kapal terbang ni, apakah ada di belakang panel. So sekarang ni bila dia orang dining dalam ni, dia boleh appreciate nampak wire dah. Memang saya tinggal saya cuci saja sebenarnya yang ni. Pada waktu malam, pemandangan lebih menyelah apabila lampu sepanjang 150 meter yang menghubungkan kepala dan badan pesawat menerangi suasana. Sesiapa sahaja yang mengunjunginya pasti tidak melepaskan peluang merakam gambar. Sejak beroperasi pada Jun 2022 dengan 12 pekerja, Muhammad Yassin tidak menang tangan menerima kehadiran hampir 300 pelanggan sehari. Siapa sangka bangkai pesawat ini boleh dijadikan satu tarikan khas di restoran ini. Apa yang menarik di sini, kita boleh menjamu selera di dalam pesawat ini dan boleh menempatkan seramai 40 orang dalam satu masa. Baiklah, tinggal di Sepang, Selangor yang juga antara daerah pengeluar terbesar buah naga atau turut dikenali sebagai pitaya, memberi kelebihan buat seorang pengusaha bakery untuk menghasilkan produk aiskrim berasaskan buah jenis kaktus itu. Hasilnya, 3 variasi aiskrim berjaya diolah sehingga tidak menang tangan menerima permintaan. Menurut Aizam Abu Talib, 50 tahun, idea menghasilkan aiskrim buah naga tercetus ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP lalu yang menghadkan aktiviti jualan bakerinya. Enggan patah semangat, beliau cuba menghasilkan aiskrim berasaskan buah itu di rumah. Menjualnya dalam kalangan masyarakat setempat serta secara dalam talian, beliau tidak menyangka sambutan yang diterima cukup menggalakkan. Apatah lagi kelainan rasa aiskrim yang ditonjolkan benar-benar menepati selera pembeli. Bila orang tak boleh keluar masa PKP kan, kita dah stuck dah. Kita ni nak buat apa ni? Yang bekerja duduk rumah. Jadi kita production aiskrim banyak, anak saya jual dalam Insta. Jadi 3 hari 5,000 piece keluar, 3 hari 5,000 piece keluar kan. Jadi sambutan bagus, kita dah tak tertampung, satu mesin ni dah tak berhenti-henti ni jalan kan. Itu yang kita mula mencari kedai. Mengulas lanjut, beliau berjaya mendapat rasa aiskrim yang sempurna selepas mencuba selama 8 bulan, termasuk gagal 10 kali percubaan. Beliau berkata Jabatan Pertanian banyak membantunya dalam memberi nasihat dan bimbingan termasuk memberi kemudahan peti sejuk serta mesin pembuat aiskrim untuk mengetengahkan lagi jualan aiskrim berkenaan. Kita akan buat R&D selama 8 bulan untuk kita keluarkan yang ini. Percubaan berapa kali gagal lah? Percubaan saya rasa hampir 10 kali tu buang je lah, no. Kalau saya rasa tak jadi, kita buang sampai saya dengan Ajun kita duduk, kita tengok dan saya kata duduk sini kau rasa sampai akhirnya hari ni yang kita dapat lah. Memang diorang kata kebanyakan suka fresh, yang beza dia fresh, macam itulah. Buah naga ni bila dia makan dia berhentilah. Sedap. Ketika ini, lebih 10,000 aiskrim dikeluarkan dengan pelbagai variasi, antaranya jenis mangkuk, batang atau popsicle dan juga soft aiskrim. Selain itu, Aizam turut menghasilkan agar-agar kering serta krip berasaskan buah naga. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan tentang irama di dalam muzik. Apa yang anda telah perdengarkan tadi ialah irama
dalam satu pitch. Saya akan menerangkan bunyi irama tanpa pitch. Okey, kita perdengarkan bersama-sama dengan cara menepuk. Maknanya irama ini ialah durasi bunyi yang mempunyai panjang atau pendek. Ianya semua disusun, okey, untuk menjadikan sesebuah muzik itu cantik. Okey, biasanya dalam menghasilkan melodi yang bagus, irama perlu ada di dalam penghasilan melodi tersebut supaya melodi itu nampak lebih kreatif. Begitulah kepentingan irama di dalam melodi. Bertemu kembali. Seorang artis yang lahir sebagai OKU penglihatan nekat untuk mempromosi seni Braille. Clark Reynolds terpaksa meninggalkan kerjaya sebagai pembuat model pergigian akibat masalah penglihatan dan menceburi bidang seni untuk meneruskan kelangsungan hidup serta memberi inspirasi kepada mereka yang berdepan ujian sepertinya. Azam Reynolds memecah tembok halangan dengan hasil seni Braille pelbagai warna yang mudah diakses setiap individu, tidak mengira keadaan. Menurut Reynolds, idea itu tercetus ketika dia mula mempelajari Braille 3 tahun lalu. Ketika ini, dia sedang menganjurkan pameran The Power of Touch di sebuah galeri di London, England. Jelasnya, setiap warna yang digunakan dalam hasil seni di sini bukan diletak secara rawak, sebaliknya mempunyai teori huruf yang akhirnya membawa mesej. No one is doing what I'm doing, so the future is bright on that scale. I know I'm going to provide a safe haven for my family, but the future is looking dark because I'm going blind. I maybe another couple of years left of the sight that I've got left, and it will be how do I do my art? So I'm thinking of ways now, that creative ways of me still producing my art. Selain aktif berkarya, Reynolds turut menyumbang tenaga dan inspirasi mengajar Braille di sekolah-sekolah. Difahamkan terdapat 30,000 orang di United Kingdom yang menggunakan Braille dalam kehidupan mereka. Sekumpulan penyelidik di Amerika Syarikat telah membangunkan sebuah robot amfibia yang diinspirasikan daripada penyu. The Amphibious Robotic Turtle atau ART mengambil inspirasi dari kebolehan penyu berfungsi di air dan darat bagi tujuan menjaga alam sekitar. Rekaan inovatif ini membolehkan robot mengemudi gerakan dalam persekitaran dalam air yang kompleks dengan mudah dan fleksibel. Ia sekaligus menjadikannya sesuai untuk pelbagai keperluan termasuk aplikasi saintifik dan industri. Seorang penuntut PhD Universiti Yale yang terlibat berkata, ART boleh membantu mengambil data dengan mudah kerana mampu melalui kawasan yang sukar dilalui manusia di dalam air. Another potential use case is, for example, support of divers. So the robot could transport materials or tools from the land to a submerged job site where divers are working. Ketika ini, mereka sedang mencari jalan untuk membolehkan pertukaran fizikal dan fungsi robot antara air dan darat dengan lebih pantas dan efisien. Selain itu, mereka juga mahu ART memiliki kebolehan berfungsi secara autonomi dalam situasi berbeza dan tidak memerlukan panduan manusia. Sukan, 5 wakil negara beraksi pada Badminton Masters Thailand yang memasuki pusingan kedua hari ini. Aksi hambar ditampilkan beregu campuran Goh Sun Huat Chevon Lai yang diletakkan selaku pilihan kedua apabila tewas mengejut kepada pasangan bukan pilihan dari Jepun. Kekecewaan itu bagaimanapun ditebus perseorangan lelaki Eng Ji Yong yang mudah melangkah ke suku akhir. Reputasi Goh Sun Huat Chevon Lai selaku ranking ke-7 dunia dan pilihan kedua kejohanan nyata tidak menggentarkan Hiroki Midorikawa Natsu Saito.
cuma 35 minit bergu negara mampu bertahan sebelum tewas 15-21, 10-21. Suku akhir esok, Hiroki dan Natsu akan berdepan gandingan Indonesia, Akbar Bintang Cahyono, Marcella Gisha Islami. Sejurus kekalahan Sun Huat Chevon, Eng Ji Yong turun menentang pemain Korea Selatan Ho Kwang Hee. Tampil selaku pilihan ke-8, Ji Yong diberi tentangan agak sengit pada set pertama sebelum menang 21-16. Dia menyajikan permainan lebih garang pada set kedua untuk menang mudah 21-8. Pada suku akhir, Ji Yong akan menentang sama ada rakan senegara Chiam Jun Wei atau pilihan keempat dari Hong Kong Angus Ng Ka Long. Sementara itu, tiada lagi wakil negara dalam acara bergu campuran. Sebentar tadi, gandingan Chan Peng Sun Syah Yisi tewas kepada bergu Indonesia Amri Shahnawi Winnie Oktavina. Amri dan Winnie yang melalui pusingan kelayakan mencipta kejutan menerusi kemenangan 21-19, 2-15 dalam masa 37 minit. Ke aksi sukan luar negara, Kelab Mesir Al Ahli mara ke pusingan kedua Piala Dunia FIFA selepas mengalahkan Auckland City dari New Zealand. Al Ahli di depan menerusi jaringan lewat babak pertama hasil rembatan luar kotak penalti Hussein El Shahad. 11 minit selepas rehat, kesilapan pertahanan Auckland membuka ruang buat Muhammad Sharif meledak gol kedua Al Ahli. Gerakan kemas Al Ahli mudah memerangkap Auckland, menyaksikan Percy Tau melengkapkan kemenangan 3-0 pasukannya. Auckland pula terus malang apabila menamatkan permainan dengan 10 pemain selepas Adam Mitchell dibuang padang pada penghujung perlawanan. Sementara itu, Bayern Munich mara ke suku akhir Piala Jerman selepas mudah menewaskan Mainz. Tidak banyak mampu dilakukan Mainz di arena sendiri apabila sudah dibolosi Bayern seawal minit ke-17 menerusi percubaan jarak dekat Eric Maxim Choupo-Moting. Sebelum tamat babak pertama, Bayern menambah 2 lagi gol menerusi Jamal Musiala minit ke-30 dan 4 minit kemudian hasil rembatan Leroy Sané. Separuh masa kedua, Bayern meneruskan penguasaan dan Alphonso Davies melengkapkan kemenangan 4-0 minit ke-83. Baiklah, mengakhiri buletin didik, saksikan keunikan ribuan burung jalak yang terbang dan berubah pelbagai bentuk memukau pandangan langit di United Kingdom. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.